Calisthenics adalah satu sukan atau senaman bodyweight yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat, tak kira anda tua atau muda, kaya atau miskin. Disebabkan sukan ini hanya menggunakan beban badan sendiri dan tidak memerlukan atau minima penggunaan alat. Tapi untuk para beginner, ada yang bertanya bagaimana untuk mula calisthenics ni dengan cara yang betul, atau bagaimana untuk mula sebagai seorang beginner dalam sukan calisthenics. Hari ini saya akan ceritakan tentang bagaimana untuk memula calisthenics dengan cara yang betul. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin highlight di sini bahawa calisthenics, semua senaman calisthenics adalah senaman compound, iaitu ia melibatkan banyak masa dalam satu senaman. Jadi kita susah kalau kita nak isolate. Contoh, kalau kita nak buat senaman chest, kita fokus chest saja. Tapi dalam senaman calisthenics, kalau kita buat chest pun, kita akan efek masa-masa yang lain seperti tricep, ataupun bahu, ataupun abs, dan banyak lagi masa-masa yang lain. Jadi saya lebih fokus untuk ceritakan tentang senaman-senaman yang boleh dibuat untuk para beginner, untuk mereka bermula dalam calisthenics. Yang pertama, yang paling basic sekali tentulah ialah senaman push-up ataupun pumping. Baik, push-up adalah senaman compound yang mana ia fokus banyak kepada upper body, banyak dominan kepada muscle bahu, chest, tricep, arm dan juga abs. Dalam video yang lepas saya ada ceritakan tentang jenis-jenis senaman push-up yang boleh anda lakukan. Tapi untuk para beginner, anda boleh lakukan senaman push-up untuk permulaan dalam dunia calisthenics anda. Andai kata anda susah untuk membuat senaman push-up yang normal push-up ni, anda boleh lakukan senaman push-up menggunakan lutut untuk assist anda punya senaman push-up tu. Ataupun anda boleh buat incline push-up. Incline push-up ialah anda buat push-up di tempat yang lebih tinggi. Tangan anda berada di posisi yang lebih tinggi daripada kaki anda. Jadi ini akan memudahkan untuk anda menolak badan anda disebabkan anda lebih vertikal berbanding senaman push-up yang horizontal. Untuk senaman-senaman push-up yang lain, anda boleh lihat video saya yang sebelum ini. Pergerakannya akan berobjektifkan apa objektif muscle yang ingin anda bina. Contohnya anda nak buat shoulder, mungkin anda buat pike push up, ataupun anda nak buat chest, mungkin anda buat wide push up ataupun decline push up. So itu antara variasi dalam senaman push up. Yang kedua, senaman yang perlu anda buat ialah senaman dip. Dip adalah compound exercise yang mana ia memberikan kelebihan lebih daripada push up dari segi range of motion ataupun range pergerakan tu. Dalam dip anda boleh push lebih ke bawah berbanding push up. Jadi anda akan lebih stress, anda punya muscle lebih banyak dan muscle anda akan develop lebih banyak lah. Jadi dip ni pun saya sudah buat video sebelum ni yang mana ada banyak variasi dip. Terpulang kepada apa objektif anda. Anda nak buat chest ke, nak buat tricep ke, nak buat bahu ke. Apapun, untuk beginner anda boleh cuba buat normal dip dulu. Kalau tak boleh, anda boleh cuba buat normal dip sambil lompat lompat ke atas dip tu, kemudian baru anda tekan diri anda. Kemudian anda juga boleh buat normal dip dalam keadaan anda buat negatif, iaitu anda turun pelan-pelan, kemudian anda tak perlu naik balik secara pelan juga, anda dip dan anda buat ulang-ulang tu. Lama kelamaan badan anda akan kuat dan boleh buat dip secara normal lah. Baik, senaman ketiga ialah senaman yang bersifat tarikan. Contoh senaman ialah pull up. Pull up adalah senaman compound yang dominan ke arah muscle otot belakang.
contohnya rhomboid, trap, lats, iaitu wing sayap tu, dan banyak lagi muscle lain lah yang tak dominan sangat berbanding otot belakang. Di senaman pull up ni anda boleh buat di hanging bar. Kalau anda boleh pull up bar untuk buat di rumah, itu lebih bagus, lebih memudahkan anda untuk buat senaman tu tanpa perlu keluar ke mana-mana. Andai kata anda beginner dan anda tak boleh nak buat pull up, itu normal, sebab sejujurnya saya dahulu pun waktu mula dalam calisthenics saya susah nak buat walaupun satu pull up. Jadi untuk mengatasi masalah ni, anda boleh buat senaman body row, mana anda buat pull up tapi lebih horizontal. Atau boleh buat di deep bar, ataupun anda juga boleh buat di rumah, mana anda guna pull up bar tu anda letakkan di bawah sedikit, supaya anda boleh duduk di bawahnya dan tarik badan anda. Lagi bawah anda kedudukan anda daripada pull up bar, lagi susah senaman tersebut. Jadi ikutlah level anda sendiri. Kalau anda rasa boleh buat lagi bawah, buat bawah. Kalau anda rasa susah, boleh naik ke atas. Ia akan memudahkan body row anda. Senaman tarikan ni juga boleh anda buat dalam bentuk chin up. Beza chin up dengan pull up ni, chin up lebih fokus kepada otot bicep. Jadi bila anda buat chin up, anda juga akan menggunakan masa belakang, tapi dominannya bicep anda akan digunakan. Jadi otot bicep akan lebih banyak digunakan dalam senaman chin up ni. Dan begitu juga kalau anda susah nak buat chin up, anda boleh buat chin up body row sama macam pull up, cuma gripnya berbeza. Gripnya tangan anda, jari anda menghadap muka anda, palm tu facing your face. Senaman yang seterusnya ialah senaman untuk abs, iaitu plank. Saya suggest plank dan juga knee raise untuk abs. Plank saya ada cerita sebelum ni dalam video jangan buat sit up tu. Plank adalah senaman yang bagus untuk stabilkan core anda dan kuatkan core anda dalam senaman yang statik. Plank adalah senaman yang statik, tapi anda boleh variasikan plank anda dengan buat in out ke ataupun knee to elbow untuk menambahkan difficulties dalam senaman ni. Jadi plank akan membentuk muscle di perut dan juga akan membantu anda untuk membentuk posture badan yang straight. Kalau anda buat plank dengan betul lah, pastikan badan anda straight dan tidak tonggak atau lengkuk lah, supaya posture anda betul. Lagi satu adalah knee raise. Knee raise adalah senaman yang efektif untuk membentuk abs dan membakar otot-otot di perut anda. Caranya mudah, anda boleh hang. Saya ada cerita sebelum ni, anda boleh hang dan pastikan aktif hang dan angkat lutut setinggi yang boleh rapat ke perut, ataupun anda buat di atas dip, yang mana ini lebih susah sedikit untuk anda buat senaman knee raise tersebut. Untuk senaman kaki, saya ada buat video pasal senaman kaki, anda boleh lihat, yang mana saya ada cover pasal senaman squat, calf raise. Anda boleh cuba buat lah mana-mana senaman yang ikut kemampuan anda sebagai beginner. Jadi untuk kesimpulan video ini, anda boleh incorporate semua senaman ni dalam satu rutin. Mungkin anda boleh buat 6 ke 8 reps ikut kemampuan. Kalau anda rasa anda boleh buat lebih, boleh tambah. Tapi kalau anda rasa terlalu banyak, boleh kurang ikut kemampuan anda. Kalau anda nak buat leg juga, mungkin boleh. Tapi kalau anda rasa penat sangat, mungkin boleh ganti dengan hari besok dan gile-gile lah. So itulah kesimpulan dalam video ni. Saya harap anda boleh maju dan bina badan anda dalam sukan calisthenics ni. Jadi terima kasih atas tontonan. Jangan lupa untuk share dan subscribe kalau anda rasa ada info yang bermanfaat untuk anda, dan subscribe untuk anda tidak terlepas video-video yang menarik akan datang tentang calisthenics. Terima kasih.